Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua, apabila seorang pakar undang-undang di dalam negara kita membuat kenyataan bahwa apa yang dibuat oleh Ketua Penerangan Bersatu adalah satu yang menyalahi undang-undang, kerana dikatakan ia adalah bentuk ugutan kepada ahli-ahli parlimen, ahli Bersatu itu sendiri. Jadi apakah kenyataan itu sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia desak 6 ahli parlimen Bersatu letak jawatan menyalahi undang-undang. Itu antara kenyataan pakar undang-undang ini. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan? Kenapa Ketua Penerangan daripada Parti Bersatu ini dikatakan menyalahi undang-undang, sahabat-sahabat semua? Mari kita lihat kenyataan daripada seorang pakar undang-undang ini. Jadi katanya desakan ke atas 6 ahli parlimen Bersatu yang sebelum ini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya meletak jawatan merupakan satu jenis ugutan dan boleh diambil tindakan undang-undang. Itu antara kenyataan daripada Profesor Anjung Dr. Sabarin Jafar, yang mana berkata kenyataan beberapa pemimpin Bersatu, khususnya Ketua Penerangan Parti itu iaitu Razali Idris, boleh dianggap mengganggu tugas wakil rakyat di bawah Kanun Keseksaan Akta 574. Katanya, pada pendapat saya, perlakuan Ketua Penerangan Bersatu menyalahi Seksyen 124 Kanun Keseksaan kerana ia merupakan cubaan mendorong atau memaksa 6 ahli parlimen Bersatu itu supaya menahan diri daripada menjalankan tugas. Ketua Penerangan Bersatu juga telah melakukan kesalahan di mana beliau secara langsung atau tidak langsung melakukan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen, katanya dalam satu sidang media di Kuala Lumpur hari ini. Dia berkata demikian ketika mengulas kenyataan pemimpin Bersatu itu terhadap 6 ahli parlimen parti itu yang kini menyokong Perdana Menteri di dalam Dewan Rakyat. Mengulas lanjut, Dr. Sabirin yang juga bekas Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Melaya berkata dia tidak berhasrat untuk menyentuh perkara melibatkan politik kepartian. Katanya, tujuan saya membuat penjelasan ini adalah untuk memberikan sudut pandang perundangan berkenaan isu yang bersangkutan dengan amalan demokrasi berparlimen serta peruntukan jenayah yang berkaitan dengannya, ujarnya. Jadi menurutnya, Kanun Keseksaan Akta 574 telah dipindah melalui Akta Kanun Keseksaan Pindahan 2012, Akta 1430, yang telah menyaksikan seksyen-seksyen baru 124B hingga Seksyen 124N pada tahun 2012 yang bermakna pihak yang cuba mengganggu dan mengugut ahli parlimen boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sebelum ini, Razali berkata surat akan dihantar kepada 6 ahli parlimen Bersatu dan juga mereka tetap akan menyokong, walaupun mereka mengatakan akan tetap menyokong Perdana Menteri, katanya keahlian mereka akan gugur secara automatik. Dr. Sabirin berkata, pernyataan-pernyataan yang di atas itu tidak seharusnya dianalisis secara berasingan, tetapi harus dilihat dalam konteks pernyataan yang diutarakan oleh Razali sejak bulan Februari lalu, di mana mereka memanggil tali barut dan tidak dipelawa untuk menghadiri mana-mana upacara Bersatu. Tambahnya pula, Razali turut menyatakan bahawa 6 ahli parlimen ini diibaratkan sudah mati. Kata-kata yang kesat begini jelas menggambarkan malafide dalam perlakuan kepimpinan Bersatu. Secara tuntasnya katanya, saya berpendapat bahawa kepimpinan Bersatu khususnya Ketua Penerangan telah menyalahi Seksyen 124, 124B dan 124C dalam keseksaan. Sekiranya terdapat laporan polis berkenaan pelanggaran seksyen-seksyen tersebut, pihak Polis Diraja Malaysia perlulah membuat siasatan segera, katanya. Jadi untuk rekod, pada 2 Mac lalu, Bersatu telah meluluskan pindaan perlembagaan parti itu bagi melucutkan keahlian parti bagi wakil rakyat yang menyokong mana-mana pihak yang bertentangan dengan parti.
Keputusan itu dibuat dalam Mesyuarat Agung Luar Biasa (IJM) dengan perwakilan parti 11 suara menyokong usul untuk memindah perkara 10 perlembagaan parti bersatu. Jadi setakat ini 6 ahli parlimen dan seorang adun bersatu telah menyatakan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi jelas sahabat-sahabat semua, ya, pandangan daripada Profesor Adjung Dr. Sari bin Jaafar, seorang pakar ya dalam perundangan dalam negara kita ini, menyatakan bahwa gesaan dan juga kenyataan yang dibuat oleh Ketua Penerangan Parti Bersatu Razali Idris ini katanya menyalahi undang-undang, ya, karena boleh dianggap mengugut ya ahli-ahli parlimen tersebut, ya, walaupun sebenarnya mereka masih juga ya sebagai ahli parlimen Parti Bersatu. Bezanya ya mereka memberikan sokongan terhadap Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan hari ini ya sebelum pindaan ya Parti Bersatu dilakukan. Jadi kalau kita lihat ini antara kenyataan sembrono dan juga kenyataan ego dan sombong ya daripada Ketua Penerangan Bersatu ini. Katanya keahlian 7 wakil rakyat bersatu sokong Anwar sudah tergugur. Itu antara kenyataan daripada Razali. Ya, keahlian 6 ahli parlimen dan seorang adun katanya yang berpaling tadah dengan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tergugur secara automatik, kata Ketua Penerangan Parti itu, yaitu Razali Idris. Justru katanya mereka perlu mengosongkan kerusi kawasan masing-masing dan tidak menunggu surat pemecatan. Jadi ini antara kenyataan yang dianggap oleh pakar perundangan tadi, bahwa ini adalah satu kenyataan yang berbau ugutan ya yang dilakukan oleh Razali ini. Jelas katanya kalian mereka tergugur selepas Jabatan Pendaftaran ROS meluluskan usul pindahan perlembagaan parti itu pada 2 April yang lalu. Jadi 6 ahli parlimen adun ini digesah tidak menunggu surat daripada Bersatu katanya. Sebaliknya, jika anak jantan lepaskan jawatan dan umum kosongkan kursi, katanya seperti yang dipetik. Jadi sekali lagi, ini adalah satu kenyataan ya jelas di sana ada unsur ugutan yang dibuat oleh siapa ni? Ketua Penerangan Bersatu ini, sahabat-sahabat semua. Jadi benarlah apa yang dinyatakan oleh Profesor tadi, bahwa apa yang dinyatakan di sini sangat jelas ya. Ini adalah bentuk ugutan yang secara terang-terangan ya dilakukan oleh Ketua Penerangan Bersatu ini. Jadi jelas pakar perundangan tadi menyatakan bahwa ya bagi ke-6 ahli parlimen ini sebenarnya mereka boleh membuat laporan polis. Karena apa? Karena dengan ugutan yang dibuat oleh KP Ketua Penerangan Bersatu ini boleh ya disiasat ya, karena ya sudah ada penjelasan dengan jelas tadi bahwa perkara ini menyalahi ya Seksyen 124 Kanun Keseksaan karena merupakan cubaan mendorong atau memaksa 6 ahli parlimen supaya menahan diri daripada menjalankan tugas. Itu antara satu penjelasan yang begitu tepat sebenarnya. Ya begitu bagi pandangan saya juga, saya setuju dengan pandangan itu. Bukan saya setuju dengan pandangan itu karena individu ini, profesor ini adalah seorang pakar dalam perundangan ya demokrasi di dalam negara kita. Jadi sahabat semua, jelas keterdesakan pimpinan-pimpinan bersatu. Sebenarnya bukan Ketua Penerangan ini sajalah, beberapa ahli parlimen. Yang pertama yang membuat ugutan adalah MP Machang. Selepas itu Ketua Penerangan mereka, pengurusi ataupun presiden parti mereka sendiri membuat kenyataan yang dianggap berbau ugutan dan sebagainya, seperti mana yang dinyatakan oleh profesor ini. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju dengan ukupasan yang dibuat oleh profesor, seorang pakar perundangan di dalam negara kita ini? Anda boleh berikan komen pandangan Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.